Astaghfirullah azim. Astaghfirullah azim. Astaghfirullah azim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bin nuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifatik wa sahhil lana abwaaba fadlik ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang jamaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Tuan Pengurusi Surau Ihsaniyah, Tuan Imam dan Bilal, ahli-ahli jawatan kuasa Surau Ihsaniyah Taman Seri Rembau, tuan-tuan haji dan tuan-tuan puan-puan hajah yang lama ataupun yang baru balik daripada mengerjakan ibadah haji. Ada yang baru balik Mekah? Alhamdulillah. Semoga-moga mendapat haji yang mabrur bagi rakan-rakan sahabat kita yang baru kembali dari tanah suci. Moga-moga mendapat keberkatan, dirahmati Allah dan kerja-kerja hajinya diterima oleh Allah SWT dan membawa balik. Dan kita yang berada di sini pun moga-moga mendapat rahmat daripada saudara kita yang baru saja pulang dari tanah suci, insya-Allah. Sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, malam ini kita berada pada 27 Zulhijjah. Baik. Jadi berarti tinggal beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 1443 Hijri. 2 hari lagi tahun Hijrah 1443 akan berangkat pergi meninggalkan kita, dan kita akan bertemu pula dengan tahun Hijrah yang baru, iaitu 1444 Hijrah. InsyaAllah, biiznillah, jika dipanjangkan usia, kita akan bertemulah dengan tahun baru, yang mana amalannya ialah kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar sepanjang tahun Hijrah 1443 itu diterima segala amalan kita, dan memohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya ada perkara yang kita lakukan, dan memang ada pula amalan-amalan atau kerja-kerja buat kita yang bertentangan ataupun yang melanggar batas-batas yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga semua kesalahan kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah tidak memberi hukuman ataupun tidak menjatuhkan apa-apa balasan lagi pada kita, melainkan kita mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah itu memang penerima taubat dan sangat mengampun dosa hamba-hambanya yang bertaubat, yang memohon keampunan. Sebab itu kita sentiasa berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar diampunkan dosa kita dan kedua ibu bapa kita. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina kama rabbawna shighara. Jadi setiap kali kita lepas salat, itulah doa kita yang kita tidak pernah tinggal. Kerana itu habis tahun itu, moga-moga doa-doa kita itu dimakbul, yang kita panjatkan setiap kali selepas solat, dan apatah lagi kita kumpul doa pada hujung tahun nanti
selepas waktu asar dan sebelum masuknya waktu maghrib. Dan apabila masuk maghrib, kita pula berdoa semoga tahun baru yang akan kita tempuh itu dijauhkan daripada segala hasutan, godaan dan nodaan syaitan dan kuncu-kuncunya, ya, agar kita selamat menghadapi kehidupan kita sepanjang tahun yang baru nanti dengan amalan-amalan yang Allah terima, dan kita jauhkan daripada segala yang Allah larang, dan kita banyakkan ibadah kepada Allah, dan yang wajib maupun yang sunat. Baik. Jadi oleh kerana itu kita dinamakan hijrah. Tahun baru tu dipanggil hijrah, dan di negara kita sebut ma'al hijrah. Ma'al hijrah itu bersama-sama hijrah. Jadi sama dengan perginya tahun lama, sama dengan datangnya tahun baru, maka kita berhijrah. Daripada tahun lama itu, sekiranya ada amalan-amalan yang tidak baik, kita tinggalkan. Sekiranya ada amalan-amalan yang baik, kita teruskan. Dan sekiranya kurang baik, kita perelokkan. Dan begitulah seterusnya. Apa yang kita harapkan di muka bumi ini sentiasa mendapat keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi oleh itu sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian, sempena dengan ma'al hijrah ini sudah tentulah tidak lain dan tidak bukan yang kita ingat ialah perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi inilah dua tempat lahir Nabi di Mekah dan tempat Nabi wafat di Madinah. Jadi kedua-dua tempat ini penuh dengan keberkatan. Dan sepanjang hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah, penuh dengan kerja-kerja dakwah Nabi ialah membina akidah dan memantapkan kepercayaan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. 13 tahun Nabi berjuang, ya, untuk menegakkan agama ini bersama-sama dengan para sahabat ridwanullah alaihim, dan disitulah bertolaknya Islam yang sampai kepada kita. Dan perjuangan Nabi itu penuh dengan cabaran, penuh dengan dugaan dan ujian dan sebagainya, dan akhirnya Nabi berpindah ke Madinah Al-Munawwarah itu adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala, demi untuk menyelamatkan akidah ini dan menyebarkan Islam. Dan akhirnya berjaya Nabi membuka ataupun membina sebuah negara Islam, daulah Islamiyah di Madinah, atau the first Islamic state, ya, di sana. Negara Islam yang pertama wujud di Madinah Al-Munawwarah. Sebab itu kita sentiasa hati kita nak pergi ke sana, nak pergi ke Mekah, nak pergi ke Madinah, kerana di situ tempat lahirnya Nabi, tempat wafatnya Nabi, dan nak mendapat keberkatan, dan paling besar sekali untuk kita berziarah maqam dan menunaikan salat di Masjid Nabawi. Dan di sana kita akan mudah-mudahan kita mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi oleh itu setiap kali habis tahun hijrah kita mengingati akan perjuangan Nabi. Perjuangan Nabi itu penuh dengan perpindahan itu penuh dengan perjuangan, penuh dengan cabaran dan perjuangan. Berjuang untuk apa? Berjuang untuk menyelamatkan akidah ini. Akidah Islam ini diperjuangkan oleh Nabi sehinggalah ke akhir hayatnya, dan disambung oleh para sahabat, disambung oleh Khulafaur Rasyidin, dan disambung oleh para khalifah tabi', kemudian tabi'in, dan sehinggalah kepada ulama-ulama seterusnya, sampailah ke hari ini diperjuang ataupun diteruskan risalah Nabi itu oleh para ulama, oleh para alim ulama, para ustaz dan ustazah, dan mereka-mereka yang arif tentang agama ini meneruskan risalah Nabi. Jadi rentetan hidup kita sekarang ini tidak boleh lupa akan perjuangan Nabi, kepayahan, kesusahan dan sebagainya, siksaan para sahabat yang terima daripada ancaman-ancaman Quraisy dan sebagainya. Dan kita kena ingat bagaimana berlakunya sepanjang 23 tahun
13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kalau baca sirah nabawiyah, macam-macam kita akan dapat lihat. Jadi di sini saya percaya dah kita ikuti habis dah kitab Rahiq Al-Makhtum kan, kitab sirah nabawi kan, yang dibaca oleh Ustaz Syukur ya. Jadi kalau kita dah khatam dah kitab tu, berarti kita dah banyaklah pengetahuan kita, tahulah bagaimana perjuangan Nabi, jatuh bangun, susah payah, perit dan sebagainya, hatta yang terkorban syahid dan sebagainya. Maka kalau kita dah ikuti sirah nabawiyah itu, memang alhamdulillah, tahulah, fahamlah kita bagaimana akidah Islam ini diperjuang, ditegakkan dan diselamatkan dengan peperangan-peperangan, siri peperangan yang berlaku mula dengan perang Badar, perang Uhud dan seterusnya, dan bagaimana kepayahan-kepayahan yang berlaku. Baik, jadi oleh itu sempena dengan Ma'al Hijrah ini, eloklah kita mengulang kaji kan, mengulang kaji apa-apa yang terdapat dalam sirah nabawiyah itu. Sebab itu pelajaran sirah itu kita kena ikuti, kita kena dalami supaya kita mengenali Nabi dan para sahabat, dan kita mengenang jasa. Dan oleh itu kita sekarang ini menerima Islam dalam keadaan yang sangat selesa, dan tidak ada apa-apa ancaman, tidak ada apa-apa yang berlaku untuk kita mengerjakan ibadah kita. Masjid, surau dibina dan diberi pembiayaan ataupun disokong oleh masyarakat dan komuniti Islam, dan dapat kita teruskan. Di masjid, di surau kita ini pun alhamdulillah, ini semua adalah rentetan dan juga kesinambungan akan risalah Nabi. Jadi sebab itu insya-Allah, kalau inilah yang dapat kita teruskan, kita sentiasa mengerjakan ibadah salat, itu pun satu sunnah Nabi yang wajib. Waktu Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli, semayanglah kamu seperti mana kamu lihat aku salat. Dan semayang ini pula Nabi terima bukan sebarang tempat, bukan Nabi terima melalui malaikat Jibril, tapi Nabi terima sendiri seketika peristiwa Isra wal Mi'raj di Sidratul Muntaha. Jadi salat ini merupakan satu perintah yang tidak boleh diabaikan, tidak boleh dipandang ringan, tidak boleh kesampingkan, tapi salat ini mesti diutamakan. Sebab itu masjid dan surau kita elok-elokkan, kita cantikkan, kita kemas dan bersihkan, kita luaskan kalau sempit, dan kurang kita tambah apa yang kurang. Kerana di sinilah tempat kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sujud itu membuatkan kita beribadah kepada Allah, kerana itulah perintah yang berlaku. Aqimus salat wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Nak diri salat, Nabi dah ajar kita bagaimana nak dirikan salat. Ini semua berlaku rentetan daripada hijrah Nabi. Hijrah Nabi. Ketika Nabi nak hijrah, itulah salat ini diturunkan. Dan selepas Isra dan Mi'raj itu, maka Nabi pun berhijrah ke Madinah dengan membawa perintah fardu salat ini, dan seterusnya lah sampai kepada kita. Jadi oleh itu salat ini kita terus beribadah, baik dalam keadaan apa sekalipun, sihat, sakit, musafir, sibuk dan sebagainya, semua itu tak menjadi halangan, dan solat tetap didirikan. Solat tetap didirikan. Jadi oleh itu, maka apa yang kita lakukan selama ini, insya-Allah kita berada di atas landasan bagaimana nak meneruskan risalah Nabi dan meneruskan perintah Nabi, dan juga dengan itu kita akan menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa berselawat ke atasnya. Sebab tu Allah perintah supaya kita ingat Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan ini sentiasa disebut setiap minggu. Paling-paling seminggu sekali pada hari Jumaat.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, selawat dan salam kamu ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah tanda kita mengenang ataupun menyambut Ma'al Hijrah ini, untuk kita mengingati Nabi dalam apa perjuangan Nabi, dalam apa perintah Nabi dan sebagainya. Sebab itu kita membaca kitab Al-Azkar ni pun adalah daripada amalan dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang wajib maupun yang sunat. Nah, jadi yang wajib itu sunnah Nabi yang wajib, khususnya salat. Dan yang sunat-sunat itu yang kita baca daripada kitab Al-Azkar ini, sebanyaknya semuanya adalah datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi oleh itu lagi 2 hari insya-Allah kita akan tamat tahun ini. Moga-moga amalan kita itu diterima baik oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat keberkatan, mendapat ganjaran. Sebab itu kita sentiasa berdoa semoga Allah terima amalan-amalan kita sepanjang tahun ini. Baik, jadi pada hari 29 ataupun malam Jumaat ni ya, hari Jumaat kan kita sambut Ma'al Hijrah. Jadi sebelum maghrib tu kita amalan-amalan kita di sini baca Yasin dan juga berdoa akhir tahun, kemudian salat maghrib, lepas itu diikuti dengan doa awal tahun. Jadi teruskan, itu jadi amalan di masjid dan surau kita insya-Allah. Baik, sidang jamaah sekalian, jadi untuk tidak kita lupa dengan kitab kita ini, Ma'al Hijrah itu kita sambut juga. Tapi apa yang saya nak sebut pada malam ini ialah satu lagi ajaran Nabi, pesanan Nabi dan juga nasihat Nabi. Apa yang boleh kita lakukan untuk kesejahteraan kita dunia dan akhirat. Baik, jadi kita buka muka surat 34 perkara 26. Yang ini pun adalah satu lagi yang kita boleh amalkan dan memang dah lama kita amalkan. Cuma pada malam ini kita lebih kepada mendengar apa syarah ataupun huraian-huraian tentang fadilat, kelebihan-kelebihan daripada amalan ini. Iaitu kami telah meriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, dia berkata, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Faqultu bala ya Rasulullah. Qal qul la hawla wa la quwwata illa billah. Jadi apa maksud hadis ini? Daripada Abu Musa Al-Ash'ari, ya, ini riwayat daripada Abu Musa Al-Ash'ari menyebut bahawa Nabi bersabda kepadaku. Nabi pernah bersabda kepadaku, kata Abu Musa, mahukah ala adulluka, mahukah tidak aku tunjukkan ala kanzin. Kanzin ini khazanah ataupun disebut harta terpendam. Kanzin ini khazanah, min kunuzil jannah, daripada khazanah-khazanah syurga. Di sini satu pesanan ataupun satu nasihat Nabi apabila Abu Musa Asy'ari berada dalam majlis Nabi dan Nabi memberitahu, Nabi menawarkan ataupun Nabi nak bagi tahu kita, mahukah aku tunjukkan. Nabi kata aku tunjukkan di dalam majlis begini, ya, mahu tidak aku tunjukkan. Tentulah kita mahu kan, apa-apa yang Nabi nak tunjuk tu semua baik. Jadi apa yang disebut oleh Abu Musa di sini, dia kata bala, bahkan tentulah wahai Rasulullah, apa yang Rasulullah nak bagi tahu tu tentulah kami nak tahu, dan tentu pasti sesuatu yang baik untuk kami dunia dan akhirat. Jadi tentulah, oleh itu kata Abu Musa Al-Ash'ari, bala, betul lah kami memang nak wahai Rasulullah, ya Rasulullah. Qul, apa yang Nabi bagi tahu? Nabi kata la haula wala quwwata illa billah, iaitu katalah tidak daya upaya dan kekuatan melainkan hanya milik Allah. La haula
tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan, la wala quwwah, tidak ada kekuatan illa, melainkan billah, melainkan dengan keupayaan ataupun dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau kita lihat hadis ini pendek saja, Nabi ajar la haula wala quwwata illa billah. Satu baris ayat. Tapi fadilat dia yang kita nak tengok, apakah fadilat daripada kalimah ini ataupun ungkapan ataupun doa ini, iaitu la haula wala quwwata illa billah. Ini adalah daripada kalimat faminal kalimatil azimah, iaitu daripada satu kalimah yang hebat, satu yang besar, yang penting, allati wuridat nusus bi fadliha wa azmi sya'niha, iaitu yang banyak nas-nas yang menyebut tentang fadilat la haula wala quwwata illa billah, iaitu disebutkan banyak tempat, ya. Di antaranya daripada riwayat Bukhari fi sahihi fi hadis Abi Musa al-Asy'ari kita sebut tadi, kunna adalah hadis penuhnya. Dia kata kunna, dalam sini dia kata kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar wa kunna idza alawna kabirna faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas arba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba walakinna tad'una sami'an basira thumma ata alayya wa ana aqul fi nafsi la hawla wala quwwata illa billah faqala ya Abdullah bin Qais qul la hawla wala quwwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Jadi dalam hujung hadis ini Nabi kata, katakanlah wahai Abdullah bin Qais, kerana la hawla wala quwwata illa billah, sesungguhnya kalimah itu kanzun, khazanah, min khazanah, ataupun daripada khazanah-khazanah syurga. Dengan mudah begitu, bagaimana nak jadi khazanah syurga dengan la haula wala quwwata illa billah? Banyak ceritanya di sini, iaitu dikatakan di sini bahawa kanzun ini ataupun la haula wala quwwata illa billah ini dikatakan miftahul sa'adah, iaitu kunci bagi kebahagiaan. Kebahagiaan ini as-sa'adah ini, sa'adah dunia dan sa'adah akhirat. Kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Miftah, iaitu dengan kunci bagi kebahagiaan. Ya? Baik. Kemudian disebut lagi, dikatakan miftahul jannah, pintu syurga. Sebab tu dia kata kanzun min kunuzil jannah, khazanah daripada khazanah syurga. Macam mana nak dapat khazanah ini kalau tak masuk syurga? Dan kalimah ini boleh menjadikan seseorang itu mendapat kunci untuk masuk syurga. Sama juga dengan kalimah-kalimah lain. Macam misalan, man qala la ilaha illallah fi akhir hayati. Siapa yang berkata, menyebut la ilaha illallah pada akhir hayatnya, maksudnya ketika dia nak mati, la ilaha illallah dakhalal jannah. Sesiapa yang menyebut la ilaha illallah boleh masuk syurga. Tapi bukanlah semudah itu untuk dia sekadar dia buat segala maksiat, buat segala dosa, kemudian sebut la ilaha illallah masuk syurga. Jadi bukan menjadi tiket untuk buat dosa, bukan menjadi satu menghalalkan kerja-kerja maksiat, tetapi la ilaha illallah itu ada di atas sebab taubat. Dia dah melakukan segala dosa tapi dia bertaubat dan pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhir hayatnya dia menyebut la ilaha illallah. Berarti akidah dia jelas, akidah dia betul, akidah dia hanya Allah yang dia sembah, maka dia katakan dakhalal jannah, masuk syurga. Itu bagi kalimah la ilaha illallah. Jadi sama juga martabatnya ataupun kedudukan kalimah la haula wala quwwata illa billah ini adalah merupakan kanzun min kunuzil jannah, daripada khazanah syurga. Bagaimana nak dapatkan khazanah ini kalau tidak ada kunci untuk masuk syurga? Kalau tidak ada peluang masuk syurga, tak akan berjumpa dengan khazanah ini.
Maksudnya, sebut la haula wala quwwata illa billah, boleh masuk syurga. Jadi dengan penuh keyakinan bahawa la haula ini kita sebut daripada satu hal kepada satu hal, daripada satu keadaan kepada satu keadaan. La haula, hal, tidak ada daya. Maksudnya daripada sakit kepada sihat, daripada sibuk kepada tenang, daripada suatu yang menyusahkan kepada suatu yang menyenangkan, daripada kerja-kerja satu hal yang kita menyusahkan kita kepada satu yang menyenangkan kita. Apa yang boleh membuat kita jadi begitu? Illa billah, melainkan dengan Allah. Kita nak datang masjid ataupun surau, kita sibuk siang hari tadi, apa yang membuatkan kita boleh datang ke sini? La haula, tidak ada daya kita untuk datang ke sini. Kalau kita balik kerja tadi penat, kita balik kerja tadi dah lewat atau sebagainya, yang membuatkan kita boleh datang sini illa billah, dengan izin Allah, dengan digerakkan hati oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita datang ke sini, untuk bersolat, untuk berjamaah, untuk beribadah kepada Allah, untuk mengikuti kuliah dan sebagainya. Apa yang membuatkan kita? Billah. Begitu juga kekuatan kita untuk buat sesuatu, daripada meninggalkan maksiat. Suka kepada maksiat, tapi kita tak buat maksiat kerana dengan kekuatan iman kita itu, dengan izin Allah, illa billah, dengan kekuatan yang Allah beri kepada kita untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang itu. Itulah membuatkan kita dikatakan kanzun min kunuzil jannah. Jadi dengan segala-galanya itu datang melainkan dengan percaya semuanya itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah dikatakan khazanah daripada khazanah syurga. Kata siapa ni? Qala an-Nawawi rahimahullah, qala al-ulama sababu zalik anna kalimat istislam wa tafwid ila Allah wa i'tiraf bil iz'an law annahu la sani' ghairuhu wa la radda li amri wa anna al-'abd la yamliku shay'an min al-amri wa ma'na al-kanzu huna annahu thawabun. Dia kata kanzun di sini, khazanah syurga ini ialah thawab, iaitu pahala, ganjaran pahala, mudkhilul jannah, yang boleh memasukkan pahala itu, membuatkan kita masuk syurga. Wa huwa thawabun nafis kama annal kanzun anfas amwalakum. Baik. Kemudian begitu juga kata wa ma'na la haula wa la quwwata illa billah ini, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ay la haula bina 'alal amal bit ta'ah, iaitu tidak ada kekuatan kita untuk beramal, untuk buat taat, untuk kita buat taat kepada Allah. Kerja-kerja taat itu sembahyang, puasa, zakat, haji yang baru selesai. Tidak ada kekuatan untuk kita buat semua itu illa billah, melainkan dengan izin Allah, melainkan dengan kekuatan ataupun dengan dorongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Begitu juga wala quwwata lana ala tarkil maksiyah. Begitu juga untuk kita meninggalkan kerja-kerja maksiat illa billah, melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kekuatan yang Allah beri pada kita untuk melakukan amal dan meninggalkan maksiat. Satu nak buat amal, yang kedua nak meninggalkan maksiat. Semuanya itu illa billah, melainkan dengan kekuatan yang Allah beri kepada kita. Begitu juga dikatakan qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah wa qawlu la wala hawla wala quwwata illa billah yujabul i'anah, iaitu untuk kita mendapat pertolongan daripada Allah. Walihada sanna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qala al muazzin. Bagaimana kalimah ini bila kita sebut? Tuan-tuan selalu sebut, puan-puan juga, muslimin muslimat, apabila dengar hayya 'alas salah, apa kita sebut? La haula wala quwwata illa billah. Betul juga hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi ini amalan ataupun ungkapan
zikir ini sentiasa disebut. Kata Nabi, idza qala al-muazzin hayya 'ala salah fayaqul al-mujib, maka kita menjawab la haula wala quwwata illa billah. Fa idza qala al-muazzin hayya 'ala al-falah faqala al-mujib la haula wala quwwata illa billah. Wa qala al-mu'min li sahibi walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Dan suratul Kahfi ayat 39. Dua orang sahabat ini seorang kaya, ramai anak, ramai harta, kebun kurma, kebun macam-macam kebun, ya, banyak kebun, banyak berekar-ekar kebun kurma dia, dan juga anak pun ramai dan pekerja dia pun ramai. Dia ni seorang kaya lah, segala-galanya ada. Dan seorang sahabat lagi tak ada apa. Suratul Kahfi kalau kita kaji tengok ayat 39. Seorang lagi tu miskin, harta tak ada, anak pun tak ada. Kemudian dia beritahu, dia cerita kat kawan dia, aku ada anak, aku ada itu, ada ini. Tapi akhirnya kata pada sini, walaula id dakhalta jannataka, dan sekiranya engkau masuk dalam kebun kamu itu, ya, qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah, kenalah kamu kena sebut masya Allah, ini semua adalah kehendak Allah, la quwwata illa billah. Apa yang kamu dapat itu, kebun ke, anak-anak ke, pekerja ke, dan segala ladang yang kamu ada itu, illa billah, melainkan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi di sini bahawa di hadza yu'mar bi hadza min yukhaful ain ala syai'. Jadi kenalah bahawa apa sahaja yang kita ada, yang kita miliki, jangan lupa bahawa itu daripada Allah. Dan jangan rakus. Ini cerita yang baru ni berlaku di Baling. Di Baling, bagaimana berlaku banjir besar yang tak pernah berlaku. Selama berpuluh-puluh tahun lah, orang yang paling lama di situ pun hidup, tak pernah berlaku banjir besar di Baling. Tetapi kali ini berlaku. Dan korban nyawa, korban harta, binatang ternakan. Ada satu orang tu, dia kata dulu depan rumah ni ada satu rumah anak dia. Dia bapa satu rumah, tanah tu lebar luas, anak dia bina satu rumah depan. Hanyut habis, dia tengok tapak rumah tu macam tak pernah ada apa-apa bangunan atas tapak itu. Bersih, licin, tanah itu licin. Rupanya sebelum banjir itu ada satu bangunan rumah yang anak menantu dia duduk di situ. Bersih. Jadi di sini ingatlah bahawa macam sambung ayat daripada suratul Kahfi tadi, bahawa kalau kita ada kebun, kita ada ladang, kita ada kekayaan, kita ada itu, kita ada ini, ingat, jangan lupa dan jangan rakus bahawa dikatakan tadi masya Allah, itu semua adalah kehendak Allah, la quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan. Ladang kurma ke berekar-ekar itu boleh pupus, boleh hapus dengan datangnya banjir, dengan datangnya air, datangnya ribut, datangnya taufan, habis bersih. Berlaku di Bali baru ni, akibat daripada rakus, tanah dah gondol, hutan belantara dah ditebang, maka berlakulah apa yang berlaku dan bersih, disapu bersih. Itulah tanda bahawa bila ada habuan, bila ada rezeki, ada nikmat daripada Allah, masya Allah, ini semua adalah kehendak Allah, la quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan semuanya ini melainkan dengan Allah, dengan kekuatan Allah. Allah nak hapus dalam tempoh yang singkat, sekelip mata, habis bersih. Jadi dengan itu bahawa kalimah la haula wala quwwata illa billah ini kena diamalkan, kena disebut, kerana dia itu menjadi khazanah daripada khazanah syurga dan menjadi keselamatan, menjadi kebahagiaan kita untuk hidup di dunia dan juga akhirat nanti. Dan itu menjadikan sebagai miftahul jannah, miftahul sa'adah, sebagai satu kunci kepada kebahagiaan dan juga untuk seseorang itu peluang untuk masuk syurga. Dan satu akhir sekali sebelum kita tamat, iaitu dikatakan min fadail la haula wala quwwata illa billah annaha kaffaratul lidzunub. Dia merupakan kafarah,
dan boleh menghapuskan dosa. Faqad ruwiyal Imam Ahmad fi musnadi min hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma 'alal ardi rajulin yaqul la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah yaqul la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah illa kuffirat anhu zunubuhu walau kanat aktsara min zabadil bahri. Jadi Nabi sebut kepada Amr bin As, pada Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sebut iaitu ma 'alal ardi rajulun yaqul, tidak ada di atas muka bumi ini seorang lelaki apabila dia menyebut la ilaha illallah, dia bertahlil, wallahu akbar, dia bertakbir, wa subhanallah, bertasbih, walhamdulillah, dan bertahmid, dan hujung sekali disebut la haula wala quwwata illa billah, dia katakan illa kuffirat anhu dzunub, melainkan diampunkan dosanya, walaupun dosa itu sebanyak mana? Sebanyak buih di lautan. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama kita sebut tahlil la ilaha illallah, kemudian takbir Allahu akbar, kemudian bertasbih subhanallah, bertahmid alhamdulillah, dan ujung sekali la haula wala quwwata illa billah. Dan Nabi kata seorang lelaki yang menyebut ini semua tentu melainkan dia akan dapat keampunan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi kalau gitu sangatlah mudah, ya. Sebab itu dikatakan amalan yang sedikit tapi ganjarannya besar, dan ganjaran bukan di dunia, di akhirat nanti, dan ganjarannya bukan sikit-sikit, itu peluang untuk masuk syurga. Sebab dia katakan kanzun min kunuzil jannah. Kalau nak, amalkan, sebutkan, zikirkan dan ulang-ulang perkara ini. Dan ini juga dia katakan apabila kita dalam keadaan kepayahan, kesulitan, sebut selalu la haula wala quwwata illa billah. Di rumah tangga ada masalah rumah tangga, ya, itu dan ini anak-anak, sebut saja la haula wala quwwata illa billah. Jadi hati kita tenang, senang, dan taklah keluh kesah, dan tak menjadi kemarahan yang berlebih-lebih dan sebagainya, ataupun perbalahan bagi suami isteri, ujung sekali la haula wala quwwata illa billah. Karena suami isteri ini syaitan yang mengganggu, tapi kalau dengan Allah, balik kepada Allah, la haula wala quwwata illa billah, maka selesai, boleh aman, boleh elok balik insya-Allah. Yang retak boleh disatukan dan sebagainya insya-Allah. Jadi amalkanlah kalimah ini, empat-empat tadi, bertahlil, bertakbir, bertahmid, bertasbih, dan la haula wala quwwata illa billah, itu jangan tinggal, ya, setiap kali, setiap hari, setiap kali solat, dan bila-bila masa saja. Dan dalam keadaan kita mengalami kepayahan, kesulitan, sebut saja benda ini, insya-Allah akan mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sekian saja tuan-tuan dan puan-puan, selamat menyambut Ma'al Hijrah, ya, 2 hari lagi. Moga-moga amalan kita tahun lepas diterima Allah, dan amalan ataupun aktiviti dan kehidupan kita tahun baru mendapat pertolongan dan lindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dari segala gangguan-gangguan syaitan dan segala kuncu-kuncunya. Baiklah. Sekian, moga-moga kita diberkati Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.